طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan perbahasan kita berkenaan dengan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Baik, yang mana kita sambung pada membahaskan masih lagi berkenaan dengan tauhid rububiyah, iaitulah bahagian yang ketiga, iaitu kita dah bincangkan tentang ifradullah bil khalq, ifradullah bil mulk ataupun bil milk, kemudian ifradullah bil tadbir. Jadi kita dah sentuh sebelum ini mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam penciptaan. Apa maknanya kita sentuh. Kemudian kita masuk tentang Syekh menyentuh tentang ifradullah bil milk ataupun bil mulk, apa keesaan ataupun pengesaan Allah dalam pemilikan. Dan kita masuk pada malam ini ifradullah bit tadbir, yakni masuk dalam masih lagi dalam makna rububiyah, yang mana kita dah sentuh sebelum ini, iaitulah makna rububiyah apa? Iaitulah merujuk kepada apa yang disentuh oleh Syekh, iaitulah pada tiga perkara, iaitulah ifradullah azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir, yakni mengesakan Allah dalam penciptaan atau pada penciptaan, pemilikan dan juga tadbir. Jadi kita masuk pada tadbir, ya, yakni urus tadbir. Wa amma ifradullah bit tadbir, kata musannif rahimahullah, adapun mengesakan Allah dalam pentadbiran, ini dalam urus tadbir, fahuwa an ya'taqidal insan annahu la mudabbira illa Allah wahdah, kama qala ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Baik, jadi maksud ifradullah bitadbir, menunggalkan Allah dalam urus tadbir, iaitulah seorang insan beriktikad bahawasanya tidak ada yang mengurus tadbir, la mudabbira illallah wahdah, tidak ada yang mengurus tadbir alam ini melainkan Allah semata-mata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul man yarzuqukum minas samai wal ard, ini Syekh bawakan dalil, iaitulah dalam surah Yunus ayat 31. Makna ayat ini, qul, katakan, wahai Muhammad, man yarzuqukum minas samai wal ardi, yakni katakan, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrikin, yakni orang-orang yang mensyirikkan Allah dalam ibadah, yakni penyembahan mereka terhadap berhala, al-awthan wal asnam, sebagaimana yang ditafsirkan oleh al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ini maknanya di sini, ayat ini khitabnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan kepada kaum musyrikin, qul, katakan, ya Muhammad, lihaula'il musyrikin, kepada kaum musyrikin itu, man yarzuqukum minas sama', yakni siapakah yang mencipta ataupun siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit. Minas sama' maknanya di sini merujuk kepada al-ghaitha
al-ghaitha wal qatr. Iaitulah apa? Hujan yang turun. Kan? Yarzuqukum minas sama' wal ardi. Man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu daripada langit? Yakni yang menurunkan hujan kepada kamu. Wal ardi. Dan juga daripada apa dia kita kata bumi, yakni aqwatakum wa ghidha'akum alladhi yunbituhu lakum. Iaitu daripada muka bumi itu, siapakah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, wa thimar wa ashjariha, buah-buahan dan pokok-pokok, pohon-pohon. Itu maksud wal ardi, daripada bumi. Kan? Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi tanya dan tegakkan hujjah. Siapakah yang memberi rezeki daripada langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar. Dan siapakah yang menguasai ataupun memiliki? Amman yamliku as-sam'a wal absar maknanya amman dhal ladzi yamliku asma'akum wa absarakum allati tasma'una biha. Ini siapakah yang memiliki penglihatan-penglihatan atau pendengaran-pendengaran dan juga penglihatan-penglihatan yang kamu miliki, yang memberikan kamu deria pendengaran, yang memberikan kamu deria penglihatan. Siapakah? Kan? An yazida fi quwaha aw yaslibukumuha fayaj'alukum summan wa absarukum allati tubsiruna biha an yudhi'aha lakum wa yuniraha aw yudhhiba binuriha fayaj'alakum umyan la tubsirun. Maknanya siapakah yang memiliki penglihatan, pendengaran dan juga penglihatan kamu, yang boleh menghilangkan penglihatan kamu, yang boleh mengambil deria pendengaran kamu dan penglihatan kamu? Siapa? Kan? So apa dia? Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW katakan kepada kaum musyrikin, menegakkan hujjah. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati, dan mengeluarkan daripada yang mati, mengeluarkan yang mati itu daripada yang hidup? Siapakah? Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, wa man yukhriju syai'al hayy minal mayyiti wa yukhriju syai'al mayyiti minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada mati, yakni menghidupkan sesuatu pada awalnya dia mati, kemudian menghidup sesuatu. Dan siapakah yang mematikan sesuatu yang hidup? Siapa? Wa man yudabbirul amra. Sini point dia. So ini gariskan dekat wa man yudabbirul amra. Siapa yang ada buku tu, gariskan dekat situ. Situlah wajhu dalalah. Apa maksud wajhu dalalah? Maknanya bila kita melihat para ulama mereka mengemukakan dalil, maka ada satu juzuk daripada dalil, satu bahagian daripada dalil yang kita perlu faham, yang menjadi wajah dalalah. Wajhu dalalah kita panggil, apa yang kita nak terjemah dalam bahasa Melayu, maknanya kita kata point dia, point yang perlu diberikan fokus untuk melihat apa yang nak disampaikan oleh mustadil, yakni ulama yang bawa dalil tu. Maknanya dia nak tekankan kat sini wajhu dilalahnya pada wa man yudabbirul amra. Sebab apa? Sebab tajuk ni kita tengok awal Syekh bincangkan tentang ifradullah bitadbir. Betul tak? Tadbir. Jadi soalan yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW tujukan, yakni berbentuk hujjah, tujukan kepada kaum musyrikin, wa man yudabbirul amra. Siapakah yang mengurus takbir segala urusan? Sebab itu kalau kita tengok balik, Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, dia kata wa man yudabbirul amra wa qul lahum, katakan wahai Muhammad, man yudabbiru amra as-sama'i wal ardi wa ma fihin. Siapakah yang mengurus takbir urusan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya? Wa amrakum wa amral khalq, dan urusan kamu dan juga urusan penciptaan. Siapakah? Jadi kat situ poin di sini dia mentauhidkan Allah dalam urus takbir.
Kan? Yudabbirul amra. Wa man yudabbirul amra. Maka apakah yang Allah Ta'ala rakamkan jawapan orang musyrikin? Maka mereka menjawab, fasayaquluna Allah. Fasayaquluna Allah. Maknanya apa? Yaqulu jalla thana'uhu, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, fasawfa yujibunaka bi an yaqulu alladhi yaf'alu dhalika kulluhu Allah. Yakni maknanya mereka akan menjawab. Fasayaqulun, maknanya orang musyrikin, mereka akan menjawab kepadamu wahai Muhammad, alladhi yaf'alu dhalika kullahu Allah. Yakni yang membuat dan mengurus takbir seluruh urusan yang ditanyakan tadi semuanya Allah. Maknanya yang beri rezeki, kan? Yang keluarkan, yang turunkan hujan daripada langit, yang menumbuhkan tanaman, pokok-pokok, buah-buahan, tanaman mereka. Kemudian apa lagi, yang memiliki deria pendengaran dan juga penglihatan mereka. Apabila dicabut deria pendengaran atau penglihatan mereka itu, mereka tak boleh mengembalikannya semudah kita kata apa, yang disangka, kan? Kemudian apa dia, siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Maka orang musyrikin akan jawab, fasayaquluna Allah. Nampak? Yakni Allah yang mengurus takbir seluruh, maknanya urusan langit dan bumi dan apa yang berada antara kedua dan seluruh urusan makhluk. Maknanya kat sini antara dalil yang kita katakan orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka ada tauhid rububiyah. Itu akan Syekh sentuhkan. Baik, kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, faqul afala tattaqun. Katakan lagi wahai Muhammad, afala takhafuna iqaballahi ala syirikikum wa di'aikum rabban ghaira min hadhihi sifatuhu wa ibadatukum ma'ahu man la yarzuqukum syai'a wa la yamliku lakum darran wa la naf'an wa la yaf'alu fi'lan. Katakan wahai Muhammad, kenapakah kamu tidak takut akan azab Allah, hukuman Allah, disebabkan kamu telah mensyirikkannya, dan dakwaan kamu yang mengatakan adanya Tuhan yang berhak disembah selain daripada sifat yang telah disifatkan kepada kamu, dan peribadatan kamu terhadap sesuatu yang tidak pun memberi rezeki kepada kamu, tidak memiliki manfaat dan juga mudarat, tak boleh memudaratkan kamu dan memanfaatkan kamu, dan bukan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Maknanya apa? Kenapa kamu masih lagi mensyirikkan Allah dalam ibadah? Tu afala tattaqun, maknanya kenapa kamu tak takutkan hukuman Allah? Afala takhafuna iqab Allah. Itu dalam kalau kita tengok dalam tafsir At-Tabari. Baik. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat yang berikutnya, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Maknanya apa dia, dan demikianlah fadzalikumullah, apa dia Allah yang dah dijelaskan, fadzalikumullah maknanya wahai manusia, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, فهذا الذي يفعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر الله. yakni fadzalikum, yakni demikianlah Tuhan yang mencipta kamu, yang memberi rezeki kepada kamu, yang memiliki pendengaran dan penglihatan kamu, yang menghidupkan daripada mati, yang mematikan daripada yang hidup, dan mengurus takbir seluruh urusan Allah. And fadzalikumullah rabbukum al-haqq, yakni Tuhan kamu, Rabb kamu. Rabb balik pada makna tadi. Makna apa? Khaliqukum, malikukum, wa mudabbirukum. Tengok macam mana ulama tafsir. Khaliqukum, malikukum, mudabbirukum. Balik tiga makna tu. Baik. Ada sebahagian ulama tambahkan wa muslihu syu'unikum. Muslih yakni yang memperbaiki, memperelokkan keadaan kamu. Maknanya dia balik pada mudabbir lah, tadbir. Baik, Allahu rabbukumul haqq, ay la syakka fihi,
yang tidak ada keraguan lagi, al-haq, yakni Tuhan kamu yang benar. Famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, fa ayy syai'in siwa al-haq illa ad-dalal, maka apa lagi kah selepas kebenaran ini, dah jelas ni, illa ad-dalal, melainkan hanyalah kesesatan. Maknanya tak ada lagi, ni dah hujah dah ni, hujah kat atas kamu yang paling tinggi, maknanya yang paling jelas, terang kan, maknanya terang, apa terik mentari yang tak perlu lagi kita kata apa, disuluh dengan apa-apa cahaya lagi. Famadha ba'dal haqqi illa ad-dalal, tak ada dah melainkan, kalau maksudnya kamu kalau kamu tak ikut kebenaran ini, kamu tak mengakui akan rububiyah Allah, dan kamu tidak mentauhidkannya dalam uluhiyah, dalam ibadah, maka tidak ada lain melainkan kesesatan. Sebab tu wahwal jawru an qasdis sabil. Sebab tu al-Imam Ibn Juzai dalam At-Tashil li'ulum Tanzil, dia kata apa? Ai ibadatu ghairillahi dalalun ba'da wuduhil haq. Maknanya penyembahan kepada selain Allah, yakni syirik dalam ibadah itu adalah kesesatan. Ba'da wuduhil haq, setelah jelasnya kebenaran. Wa tadullul ayah ala annahu laysa bainal haqqi wal batil manzilatan fi ilmi al-i'tiqadat. Maknanya sini, tengok Ibn Juzai dalam tafsirnya menyatakan tidak ada, ayat ini menunjukkan tidak ada di antara hak dan batil satu kedudukan yang menjadi titik tengah dalam ilmu akidah, dalam ilmu i'tiqad. Maknanya tak ada khilaf. Kalau masalah ini tak ada khilaf dah antara hak dan batil. Idhil haqqu fiha tarfun wahidun bi khilafi masailil furu'. Maknanya ini adalah isu usul i'tiqad. Maknanya tak ada dah, tak ada. Maknanya kalau kamu terjebak dalam syirik dalam ibadah, habis lah, tak ada khilaf. So ini menjawab dakwaan golongan yang kata buat benda syirik, dia kata ada khilaf lagi. Syirik benda jelas-jelas kot, minta dekat wali, tak syirik lagi. Minta dekat wali, tak syirik lagi. Kan? Maknanya doa minta kepada selain Allah, dia masih boleh kata Allah khilaf. Masih khilaf lagi ke? Sebab tu kena rujuk balik ayat ni, kena buka balik kitab tafsir para ulama. Kan? Ibn Juzai ni dia Asy'ariyah. Kita saja bawa Ibn Juzai ni. Dia ahlul kalam, Asy'ariyah. Kan? Dia ambil manfaat daripada tafsir dia. Kan? Dia kata tak ada. Dia kata annahu laysa bainal haqqi wal batil manzilatan fi ilmi al-i'tiqadat. Tak ada lah. Maksudnya dalam ilmu i'tiqad tak ada, maknanya tak ada kata pilihan yang ketiga dah. Sama ada hak atau batil dalam masalah i'tiqad, yang merujuk kepada sini usul i'tiqad, maknanya antara tauhid dan syirik. Jadi macam mana kita, ada orang yang dia tak faham, dia kata kena berlapang dada. Mana boleh? Mana boleh? Sama juga macam apa kita kata, benda yang syirik, benda yang khurafat ni nak buat, benda apa kita kata nak hidupkan balik mandi safar. Kan? Itu jelas-jelas jahiliah. Benda yang dibatalkan oleh Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata khilaf. Mana khilaf ni? Khilaf, ya kita kata khilaf antara ahli tauhid dan ahli syirik. Khilaf antara muwahhidin wal musyrikin. Itu hakikat dia. Ya khilaf antara haq wal batil. Habis. Kan? Baik, jadi itu berkenaan dengan ayat tersebut. Sebab itu Allah kata fa anna tusrafun. Macam mana mereka boleh berpaling lagi? Fa anna tusrafun. Macam mana mereka boleh berpaling lagi? Dah jelas dah dalil, dah jelas dah. Jadi macam mana mereka boleh lagi berpaling daripada tauhid, berpaling daripada menyembah Allah sahaja. Baik, kemudian kata Syekh Uthaymin, wa amma tadbirul insan famahsurun bima tahta yadihi. Famahsurun bima tahta yadihi wa mahsurun bima udhina lahu fihi syar'an. Adapun pentadbiran manusia. Nampak? Syekh dia datangkan dalil, kemudian dibawakan qadrul mushtarak. Kita dah sebut sebelum ni. Yakni nak membezakan antara sesuatu yang berkongsi padanya antara Tuhan dengan makhluk, tetapi pasti ada perbezaan. Adapun tadbir insan,
pentadbiran manusia. Famahsurun bima tahta yadihi, maka ianya terbatas di bawah penguasaannya, di bawah tangannya. Wa mahsurun bima udhina lahu fihi syar'an, dan dia terbatas juga pada apa yang diizinkan baginya dalam syarak. Yang diizinkan oleh syarak baginya. Baik. Sebab itu fahamlah kan, maknanya kita pentadbiran manusia ni memang tak samalah dengan urus takbir Tuhan. Kan? Jadi kita ni baru mengajak dekat rumah. Kan? Kena pasang mic sendiri, kena pasang laptop, kena pasang apa lampu sendiri, kena pasang ini sendiri, dah kelang kabut dah. Seluar kadang-kadang keluar suara, kadang-kadang tak keluar. Kadang-kadang tu rupanya cakap sorang-sorang, tak buka pun. Macam-macam. Urus takbir manusia itu lemah, terbatas. Itu maknanya Syekh nak sampai kat kita, maknanya kita bandingkan, maknanya walillahil mathalul a'la, bagi Allah itu perumpamaan yang tertinggi, sifat yang tertinggi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. So kita tak boleh samakan antara urus takbir antara makhluk yang Allah Taala berikan kepada mereka dan juga urus takbir yang ada bagi Tuhan Allah jalla jalaluhu. Baik, wa hadzal qismu min at-tauhid lam yu'arid fihi al-musyrikun alladhina bu'itha fihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bal kanu muqirrin bihi. Qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Baik, pembahagian tauhid ini, bahagian tauhid ini, kata Syekh, tidak disanggah padanya orang musyrikin. Maknanya tidak dipertikaikan oleh orang musyrikin. Tidak dipertikaikan oleh orang musyrikin, yakni tauhid rububiyah. Kan? Yang telah diutuskan kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengakuinya. Firman Allah Taala, tengok dalil lagi. Tadi dalil kan? Tadi dalil dah jelas dah, bawa dalil lagi. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 9. Apa dia, wala in sa'altahum, yakni kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Mereka pasti, mereka benar-benar pasti. Tu dalam bahasa Arab tu ada dua taukid. Lam di situ lam al-muzahlaqah yufidu taukid. Nun yang terakhir itu juga adalah taukid. Maknanya kalau kita terjemah tu, la yaqulunna, mereka benar-benar pasti mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu al-azizul alim, Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maknanya ini dalil yang jelas menunjukkan fahum yuqirruna bi anna Allah huwa alladhi yudabbirul amra. Mereka orang-orang musyrikin itu mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang mengurus takbir alam. Wa huwa alladhi bi yadihi malakutus samawati wal ard, dan di tangannya lah segala malakut langit dan bumi, yakni kerajaan langit dan bumi. Walam yunkiruhu ahadun ma'luma min bani Adam, falam yaqul ahadun minal makhluqin inna lil alami khaliqaini mutasawiyain. Dan tidak ada seorang pun di kalangan anak Adam, ni makhluk di kalangan anak Adam, manusia itu, yang mengingkari hal ini. Dan tidak pernah dikatakan daripada mana-mana makhluk bahwasanya bagi alam ini ada dua pencipta yang setara, khaliqaini mutasawiyain. Tak ada. Maknanya kalau kita rujuk dalam sejarah penyelewengan akidah, sejarah penyelewengan bermula daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam sehinggalah pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mana-mana manusia yang mendakwa adanya dua pencipta yang mencipta alam ini yang bersamaan ataupun yang setara antara keduanya. Walaupun mereka mengisbatkan ada pencipta yang lain, tetapi mereka tak beriktikad dua pencipta itu sama tara. Maknanya itu Syekh akan bagi contoh. Maknanya kat sini kata Syekh, falam yajhad ahadun tauhid ar-rububiyah la ala sabili ta'til wala ala sabili tashrik illa ma hasala min fir'aun fa innahu ankarahu ala sabili ta'tili mukabaratan fa innahu attala Allah min rububiyyatihi wa ankara wujudahu. Qala ta'ala hikayatan anhu faqala ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Baik, tidak
mengingkari, tidak ada seorang pun yang mengingkari tauhid rububiyah ini, tidak di atas jalan ta'til yang menafikan, dan tidak juga ala sabili tasyrik yang mensyirikkan, kecuali apa yang berlaku pada Fir'aun. Kerana sesungguhnya dia telah mengingkarinya ala sabili ta'tili mukabaratan. Dia mengingkari dengan menafikan secara sombong, secara takabbur. Dia menafikan Allah daripada rububiyahnya dan dia mengingkari kewujudannya. Allah Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun. Dia kata apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia kata, maka Fir'aun mengatakan, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Dalam surah apa? An-Nazi'at. Kemudian, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui bagi kamu ada sembahan selainku, Tuhan selainku. Itu dalam surah Al-Qasas ayat 38. Wa hadha mukabaratun minhu li'annahu ya'lamu anna rabba ghairah. Sini poin di sini. Apa yang Fir'aun kata ini berpunca daripada kesombongan, mukabarah, takabur dia, sombong dia. Kerana dia tahu ada Tuhan selain dia. Dia tahu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Maknanya apa? Mereka itu, yakni Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, jahadu biha, yakni mereka mengingkari rububiyah Allah, wastaiqanatha anfusuhum, tetapi di dalam hati mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka, di dalam hati-hati mereka itu mereka yakin bahawasanya ada Tuhan selain Fir'aun. Nampak? Zulman wa uluwa. Tetapi kenapa mereka jahadu? Kenapa mereka ingkar? Kenapa mereka tolak dan mereka tak percaya ataupun mereka ingkar? Zulman kerana kezaliman, melampaui batas, wa uluwa dan nak meninggi diri. Kerana uluwa maknanya takabburan alal khalq. Kerana sombong di atas makhluk. Sombong. Dia nak angkat diri dia sebagai Tuhan. Kan? Sebab itu dalam ayat yang lain pula, dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala cerita ketika Nabi Musa AS berdebat dengan Fir'aun. Apa dia? Nabi Musa kata, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Sesungguhnya engkau tahu, Fir'aun, engkau tahu, ma anzala haula, tidaklah yang menurunkan, yakni makhluk-makhluknya itu dan apa yang kamu dapat itu, yang menciptakan seluruhnya itu, melainkan Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Maka kata Syekh di sini, fahuwa fi nafsihi muqirrun bi anna rabbahu Allah azza wa jalla. Maka Fir'aun pun pada hakikatnya Allah Ta'ala singkapkan, sebenarnya walaupun dia menolak rububiyah dengan dia mengaku dia sebagai Tuhan, dalam hati dia tetap mengakui adanya Tuhan selain dia, yang lebih kuat daripada dia. So maknanya ini dalil, maknanya yang jelas menunjukkan, maknanya tidak ada orang yang mengingkari akan kita kata rububiyah Allah. Walaupun dia iktikad benda-benda pelik-pelik, maksudnya kita akan tengok nanti Syekh akan bagi contoh. Maknanya walaupun dia iktikad ada berbilang-bilang Tuhan, still dia tak faham, still dia tak yakin berbilang-bilangnya Tuhan itu semuanya setara. Pasti ada satu yang paling kuat. Itu maknanya. Sebab itu kata Syekh, wa ankara tauhid rububiyah ala sabili tasyrik al-majus. Tadi contoh sabili ta'til, maknanya yang tolak secara total. Yang tolak secara total tu pun dia still mengaku ada Tuhan. Betul tak? Macam Fir'aun. Baik. Dan mengingkari tauhid rububiyah itu mengikut jalan tasyrik, ala sabili tasyrik, secara penyekutuan. Dia menyekutukan apa? Rububiyah. Al-majus, yakni golongan majusi. Haitsu qalu, ketika mereka mengatakan, inna lil alami khaliqaini huma adh-dhulmatu wan nur. Sesungguhnya bagi alam ini ada dua pencipta, iaitulah apa? Kegelapan dan cahaya. Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Ini apa? Qaul majus. Iaitulah apa? Majusi. Wa ma'a dhalika lam yaj'alu hadhaini al-khaliqaini mutasawiyain. Walaupun mereka kata ada dua Tuhan yang menciptakan
langit dan bumi, menciptakan seluruh alam ini, mereka tidak menjadikan dua pencipta yang mereka iktikadkan itu setara. Maknanya ada satu yang supreme, satu yang dominan, yang paling kuat. Nampak? Fahum yaqulun inna nura khairun minadh-dhulmah li'annahu yakhluqul khaira wadh-dhulmatu takhluqu syarr walladhi yakhluqul khaira khairun minalladhi yakhluqu syarr. Jadi apa yang mereka katakan? Mereka kata cahaya itu, Tuhan cahaya itu lebih baik daripada Tuhan kegelapan. Sebab apa? Sebab Tuhan cahaya itu menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan itu menciptakan keburukan. Yang menciptakan kebaikan lebih baik daripada yang menciptakan keburukan. Maknanya tak samalah kan? Dia tak samalah, maknanya yang cahaya tu mengatasi kegelapan. Saya nampak Syekh Ibn Uthaymin dia cakap ni, maknanya kitab ni dah ditulis lama. Tapi kita tengok hari ini banyak golongan kufar di kalangan golongan pelbagai aliran dan juga pelbagai cabang atheism yang menghidupkan kembali kita kata i'tiqad batil. Contohnya macam mereka ketengahkan di dalam filem-filem dan juga drama-drama ataupun di dalam kartun-kartun, iaitulah Tuhan itu ada banyak kan. Mereka kata Tuhan tu ada banyak. Kemudian ada hubungan antara Tuhan dengan manusia itu. Kemudian ada pula kita kata dia panggil God dengan demigod. Maknanya Tuhan tu berhubung dengan manusia kemudian menghasilkan separa dewa. Tu banyak dalam, kalau kita tengok dalam kartun ataupun anime ataupun dalam filem-filem dan sebagainya, diangkat benda tersebut dan anak-anak muda kita hari ni duk syok tengok. Tapi dia pun tak faham apa. Duk syok tengok cerita ni, kemudian kita pun tak faham, kita pun bagi anak kita belilah dia punya mainan apa semua, kita tak faham apa benda tu kan. Jadi akhir sekali kita kata kita sendiri tak sedar bahawasanya kita dijajah dengan cara tersebut. Maknanya anak-anak kita dah, jadi dia punya pemikiran dia tu dah tertumpu pada benda-benda yang karut tadi. Itu kita kata kita kena hati-hatilah. Sebab itu kenapa kena berterusan mengaji akidah. Mengaji tauhid ni kena berterusan, sebab kita akan tengok kesesatan tu datang dalam pelbagai wajah. Sebab tu kalau kita tengok balik, Syekh Uthaymin disebut ni, dia tak tengok pun filem-filem cerita-cerita tu, tapi apa? Tengok relevannya apa yang diungkapkan oleh ulama walaupun dia dah meninggal dunia. Apa sahaja. Sebab itu kita jangan anggap apa yang diungkapkan oleh ulama yang terdahulu, sama ada ulama muasirin atau ulama mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, ulama yang terdahulu di kalangan ulama salaf dan juga ulama yang terkemudian yang mengikut jalan mereka, kita jangan anggap mereka tidak faham apa yang kita lihat hari ini berupa kesesatan. Bahkan mereka telah memberikan peringatan awal lagi. Memberikan peringatan awal lagi, dan mereka telah menutup pintu-pintu yang boleh membuka kerosakan. Dan itu kita akan lihat dalam kitab Tauhid ini, memang sangat banyak apa yang disebut sebagai kaedah sadduz zari'ah, menutup pintu-pintu kerosakan, yang boleh membawa kepada kerosakan yang paling utama sekali, kerosakan dalam akidah dan keyakinan. Itu yang paling bahaya sekali. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik, samalah macam kalau kita tengok dalam budaya-budaya ataupun dalam mitologi bangsa-bangsa tamadun-tamadun yang dulu, Rom ke, Yunani, Greek ke, tamadun-tamadun yang ada, semuanya ada makhluk-makhluk mitologi, dan mereka mencampur adukkan, kita kata, antara Tuhan dengan makhluk ini, iaitulah mereka mendakwa adanya sekutu lah. Sebab apa? Tuhan tu dia ada isteri, Tuhan tu dia ada anak, kan? Tuhan tu dia ada anak di kalangan manusia pula. Nampak? Dan macam-macam kalau kita tengok balik. Semua itu adalah ingkaru tauhidur rububiyah ala sabili tasyrik. Disamalah contoh macam saya bagi ni satu contoh yang Majusi. Walhal banyak lagi. Bukan Majusi saja. Maknanya setiap
tamadun yang ada kalau kita tengok Yunani, Greek, Rom dan sebagainya, banyak. Hatta tak terlepas juga orang Melayu kita. Cuba buka buku Sulalatus Salatin. Asal usul raja-raja kan. Dia cerita dongeng je sebenarnya. Dia nak tunjukkan kononnya maknanya apa dia asal usul raja tu dicerita dalam tu apa? Maknanya dia adalah daripada makhluk kita kata ada daripada gabungan antara sama ada antara Tuhan dengan manusia ataupun Tuhan dengan jin ataupun Tuhan dengan apa benda lah yang mereka katakan. Itu yang dikatakan adanya kita kata makhluk kayangan. So kayangan tu dia satu lapisan antara langit dengan bumi. So maknanya dia menghubungkan antara Tuhan dengan makhluk. Kemudian ada hubungan. So dia orang pun sebab tu dia orang dah terjebak dalam syirik bila mereka kata Tuhan ada hubungan dengan makhluk, dengan manusia sehingga melahirkan anak. Itu yang jadi kalau kita tengok tu depa kata istilah demigod. Separa Tuhan, dipanggil dewa. Separa dewa. Kan? Maknanya dia ada kuasa dia ada bahagian lahut dengan ada bahagian nasut. Lahut maknanya dia ada ciri-ciri ketuhanan, nasut dia ada ciri-ciri kemanusiaan. Itu kita kata syirik. Kufur. Kan? Jelas. Tapi itulah kita kata takkan kita nak terima juga kot. Takkan nak terima juga tak apa ni budaya. Tak boleh. Tak boleh lah. Kita cakap ni siap-siap takut nanti orang boleh terima pula. Na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi sebab yalah hari ni semua benda yang karut tu dah dihidupkan balik. Yang kita kena bimbang dan sentiasa berwaspada, dan sebab itu kita kena sentiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Ibrahim pun takut, dan kita akan bincang nanti dalam satu bab yang khusus, maknanya minta lindung daripada wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maknanya minta jauh diriku dan juga anak keturunanku daripada menyembah berhala. Jadi kalau Nabi Ibrahim pun takut, kita ni kena lagilah bertambah-tambah takut. Baik. Wa aidan fa inna dhulmah adamun la yadhi atau la yudhi wan nur wujudun yudhi fa huwa akmalu fi dhatihi. Kemudian orang Majusi mereka mengatakan kegelapan itu dia tidak boleh menerangi, sedangkan cahaya itu kewujudan dia menerangi, maka ianya lebih sempurna pada zatnya daripada kegelapan. Sebab itu dia kata tak sama kan, maknanya yang cahaya itu mengatasi kegelapan. Wa yaquluna aidan bi firaqin thalith wa huwa anna nura qadimun ala istilahil falasifah wa ikhtalafu fi dhulmah hal hiya qadimah aw muhdathah ala qawlain. Kemudian Syekh bawakan pendapat yang ketiga daripada kalangan Majusi ini, iaitu mereka yang Majus di kalangan falasifah. Dia kalau kita tengok balik agama-agama yang terdahulu, contohnya macam bila kita sebut tentang macam ulama bahaskan tentang agama-agama terdahulu ni macam Sabian, Sabi'ah contoh. Itu kalau kita tengok balik dia ada 3 bahagian. Selalunya dia bahagian dia macam ni. Yang pertama Sabi'ah musyrikin, ataupun dia Sabi'ah musyrik dengan Sabi'ah di kalangan hunafa. Kemudian Sabi'ah falasifah. Dia selalu macam tu. Maknanya daripada dulu lagi pembahagian agama tu dia akan berpecah bila masuknya unsur-unsur asing, tak kira agama apa pun. Kecuali Islam pun ada juga masuk unsur-unsur asing tu, tetapi Allah Ta'ala jagalah Islam. Kan? Walaupun ada orang Islam yang terjebak, tetapi tak kita kata tak mengubah agama tu sendiri. Masih ada hamba-hambanya yang akan mempertahankan. Sebab tu macam Sabi'ah tadi, macam Sabi'ah ni kita sebut Sabian. Sabian ni yang mereka menyembah bintang. Dia ada pembahagian dia. Ada Sabi'ah yang syirik, musyrik. Sabi'ah syirik ni memang sembah bintang. Kemudian ada Sabi'ah yang terima tauhid. Maknanya mereka mentauhidkan Allah dan mereka meninggalkan penyembahan bintang. Sabi'ah ahli tauhid. Dia panggil Sabi'ah hunafa. Sabi'ah hunafa inilah yang diitlakkan kepada orang musyrikin oleh orang-orang yang tak ikut ajaran nenek moyang.
Yang macam mereka kata dekat Nabi Muhammad, sabaqta ya Muhammad. Engkau telah menjadi sabiq. Sabiq maknanya engkau ni adalah sabi'ah hunafa, yang ikut apa? Ajaran tauhid. So, apa maksudnya sabi'ah ni? Maknanya saki-baki orang yang beriman dengan ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi ada saki-baki yang masih lagi tidak meninggalkan penyembahan bintang, iaitu sabi'ah musyrikah. Kemudian sabi'ah yang ketiga, sabi'ah falasifah. Falasifah ni masuk falsafah, masuk falsafah lagi. Jadi pening lah. jadi lagi teruk lah. Lagi teruk. Tak faham tu, kehairanan. Kan? Sama macam tasawuf. Tasawuf yang awal murni. Tasawuf yang awal maknanya yang masih belum masuk lagi unsur-unsur falasifah, yang tu kita tak nafikan ada. Hak tu yang kita tengok asatizah kita, bila dia sebut berkata ahli sufi. Ahli sufi yang sahih lah, ahli sufi yang ahli sunnah. Kan? Ada juga tasawuf yang dah masuk falasifah dan juga batiniyah. Yang tu yang majoriti sekarang. Itu kita kena faham maksudnya istilah-istilah tu. Sebab itu kalau kita tengok balik, Syekh cuba bawa satu falasifah di kalangan Majus. Dia kata pendapat mereka mengatakan cahaya itu qadim. Cahaya itu maknanya bersifat qadim mengikut istilah falasifah, tetapi mereka berselisih dalam kegelapan. Itu ada khilaf pula. Adakah kegelapan itu qadim ataupun muhdatsah, baharu ataupun qadim? Ala qaulain, ada dua pendapat, tapi Syekh tak bawakan kat sinilah. Syekh bagi contoh je, maknanya ada perbahasan dia, ada perbahasan, tetapi still mereka balik pada asal tadi, mereka tidak menyatakan banyak Tuhan itu maknanya semua setara, tak. Maknanya Syekh bawa contoh tadi dua kan, yang paling minimum dua Tuhan, padahal ada lagi kata banyak Tuhan kan. Baik, mereka still tidak menyamakan antara dua Tuhan tadi. Mesti ada yang paling supreme, yang paling berkuasa, yang paling dominan, yang paling kita kata yang paling kuat lah, yang dia dapat mengalahkan yang satu lagi. Itu kita kena faham. Baik, kemudian Syekh masuk berkenaan dengan dalalatul aqli ala annal khaliqa lil alami wahidun. Baik, petunjuk akal yang menunjukkan bahawasanya pencipta bagi alam ini adalah satu, Esa. Kan? Baik, sebab itu kalau kita tengok yang zaman learn ini, zaman sekarang ni, ini yang kena hati-hatilah. Maknanya banyak filem-filem yang mereka mengangkat tema-tema, contohnya macam isu berkenaan dengan multiverse. Yakni kita kata multiverse ni dia multi universe dia campur, maknanya universe ini, alam ni yang banyak kan. Maknanya itu tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Kalau kita tengok balik multiverse tu, asalnya kita percaya bahawasanya alam ni ada banyak alam. Betul tak? Universe ni banyak. Tak kira lah apa yang dikeluarkan nama-nama yang ada, kita kata Bima Sakti lah, apa benda macam-macam tu, tetap kita kata Allah tu Rabbul Alamin. Dia semua alam. Tapi kalau kita tengok orang kafir, mereka nak kata setiap universe itu dia ada Tuhan dia sendiri. Betul tak? Maksudnya tak ada yang maknanya dia tasyrik tadi, dia syirik. Maknanya ada banyak Tuhan, tetapi still kok mana pun dia ada yang satu paling kuat. Sebab tu kalau tengok orang putih buat cerita alien. Kan alien ni bergaduh dengan alien tu, alien ni bergaduh dengan alien ni, alam ni bergaduh dengan alam tu, tapi ada yang paling bos besar dia. Betul tak? Ada yang bos besar tu yang paling kuat. So dia nampak, dia still kita kata dia balik pada fitrah tadi. Dia still takkan kata semua tu sama level. Sama level tak, dia still itu. Kita kata itu kalau kita tengok balik berkenaan dengan realiti hari inilah yang kita lihat, dan perlu kita waspadalah. Kena bagi tahu anak kita yang dia tengok dekat TV ke apa benda tu, yang multiverse ke apa benda ni, universe yang pelbagai ni, Allah Rabbul Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Sebab kita, kalau kita tak tambih, takut kita kata dia akan terpengaruh. Jadi itu peranan ibu bapa tu pertama sekali. Baik. Qala Allah Ta'ala, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin.
wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd. Ini dalalatul aqli, maknanya petunjuk akli, petunjuk akal, yakni dalil akli. Jadi kita boleh juga kata dalil akli yang menunjukkan bahawasanya pencipta bagi alam ini adalah satu. Maknanya Syekh bawa ke ayat Quran. Maknanya dalam ayat Quran tu ada dalil akli. Maknanya ini kalau kita tengok balik, apa dia, macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sebut, apa dia, dalam nakal ada akal. Itu yang sering diulang-ulang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab-kitab beliau. Antaranya Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Maknanya tidak ada pertentangan antara akal dengan nakal. Antara Al-Quran dan Sunnah dan juga akal tidak ada percanggahan. Maknanya kita kata Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta akal-akal kita dan dia yang memberi petunjuk kepada akal kita untuk digunakan dengan sebenar-benarnya, dan sebab itu Syekh bawa ke ayat Quran. Sebenarnya kita kata akal, dalam Quran ada akal. Kalau kamu nak asah akal, kamu baca Quran. Tapi bukan baca saja, kena belajar. Kan, kena faham. Kena belajar tafsir, kena faham khitab apa yang Allah Taala nakkan dalam Quran. Sebab itu kita kata orang hari ni dia ingat dia belajar falsafah, belajar mantik, belajar falsafah Yunani, belajar falsafah ni, belajar falsafah tu, dia ingat itu boleh mengasah akal dia. Tapi kadang-kadang itu membodohkan akal dia. Kan? Bahkan kebanyakan apa dia ilmu falsafah yang kita kata yang apa, bila dimasukkan ilmu falsafah itu pada perbahasan agama, maka dia tidak menjadi, dia tidak tidak menatijahkan kecerdikan. Bahkan sebaliknya menatijahkan kebodohan. Falsafah ni kalau guna dalam bidang dunia tak jadi masalah. Kan? Falsafah apa kita kata perubatan ke apa benda ke, filosofi tu kan. Itu tak jadi masalah. Tapi kalau cuba untuk masuk perbahasan dalam agama, perbahasan khususnya berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ghaibiyat, sam'iyat, perkara yang datang dalam naqal, yakni Quran dan Sunnah, memang tak cerdik memang jadi bodoh terus. Sebab kita dah letakkan fungsi akal tu bukan pada tempatnya. Kan? Baik. Sebab itu Syekh bawakan dalil dalam surah Al-Mu'minun ayat 91. Yang mana apa dia, ayat ini kita tengok apa tafsir dia. Surah Al-Mu'minun ayat 91 kan. Baik. Mattakhadallahu min waladin. Pertama Allah kata tidaklah Allah itu mengambil anak. Mattakhadallahu min waladin. Kat sini apa dia? Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, mal amru kama yaz'umu haula'il musyrikuna billah min anna al-malaikata banatullah wa anna alihata wal asnam alihatan dunallah atau alihatun dunallah. Baik, bukan perkara yang kamu katakan atau kamu dakwakan wahai musyrikin, wahai kaum musyrikin, bukanlah seperti mana yang kamu dakwakan wahai orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang kamu mendakwa bahawasanya malaikat itu anak perempuan Allah, ataupun sembahan-sembahan berhala-berhala kamu adalah ilah ataupun alihah, yakni apa dia, sembahan-sembahan selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Bukan seperti kamu, apa yang kamu dakwakan. Itu maksudnya mattakhadallah min waladin. Bal ataina apa dia kata sebab apa dia dia kata sini mattakhadallahu min waladin, yaqulu ta'ala dhikruhu ma lillahi min walad. Maksudnya lepas pada ayat yang sebelum tu, bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. So Allah Taala, ayat yang sebelum tu Allah Taala bantahlah dakwaan golongan musyrikin yang mereka mendakwa Allah itu ada anak. Baik, jadi Allah kata mattakhadallahu min waladin. Maknanya ma lillahi min walad. Allah Taala tidak memiliki anak, tidak mengambil anak, tidak ada anak. Wala kana ma'ahu fil qadim, tidak juga bersamanya anak itu sejak daripada azali. Wala hina btada'a al-asya' min apa man tasluhu ibadatuhu, dan tidak juga ketika dia Allah mencipta segala sesuatu itu tidak ada sesuatu pun yang bersamanya yang berhak untuk diibadahi. Maknanya tak ada yang setara dengan Allah.
Walau kana ma'ahu fil qadim aw 'inda khalqihi al-asya' min man tasluhu ibadatuhu, kalaulah bersama Allah itu, maknanya kewujudan Allah itu bersama dengan anak ataupun sahabat ke ataupun isteri ke, tak kiralah, syarik, tapi kat sini lebih pada anak, yang kamu dakwa dia juga ada hak untuk diibadahi, min ilahin, daripada ilah, yakni yang berhak untuk diibadahi, maknanya dia setara dengan Tuhan kalau yang mereka dakwa. Idzan la zahaba, idzan la'tazala kullu ilahin minhum. Kalaulah ada Tuhan yang setara dengan Allah, Allah tu ada anak pula, kemudian anak dia nanti besar, kan, tuntut pula apa, takhta, kan, sudah tentulah apa, akan i'tazala kullu ilahin minhum, akan kita kata idzan la zahaba bima khalaqa min syai', maknanya akan hilanglah apa, ataupun akan hilanglah setiap daripada Tuhan itu, akan apa kita kata, hilanglah apa yang mereka ciptakan, min syai', maknanya akan musnahlah. Sebab apa? Fanfarada bihi wala taghalabu fala'ala ba'duhum ala ba'din. Maknanya akan sudah tentulah mereka akan bergaduh sesama mereka, akan meninggi antara satu sama lain, kan? Maknanya wa ghalabal qawiyyu minhum ad-dha'if, yang kuat akan mengatasi yang lemah, kerana orang yang kuat ni dia tidak akan redha kalau ada yang lemah itu mengatasinya. Wad-dha'if la yasluhu an yakuna ilahan, dan yang lemah pula, macam mana yang lemah nak jadi Tuhan? Mana nampak? Dua-dua tak boleh. Kalau ada Tuhan selain Allah, kalau ada Allah tu ada bersamanya Tuhan yang selevel dengan dia, kalau bergaduh, kan, yang kuat dia tak akan reda ada yang lemah, so dia akan musnahkan. So yang musnah, yang lemah tadi pula memang dah terang-terang kot tak jadi Tuhan. Kan? Baik, sebab itu kita kata ini logik yang Allah Ta'ala bagi. So ini kita dalam naqal ada akal. So gunakan logik yang Allah Ta'ala dah gerakkan, yang Allah Ta'ala tunjukkan. Sebab itu dalam ayat itu yang terakhir Allah kata apa? Subhanallahi amma yasifun. Sebab itu Allah kata la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Sudah tentulah apa yang diciptakan oleh Tuhan ni, dia akan menghilangkan apa yang diciptakan oleh Tuhan yang satu lagi. Dia akan bergaduh, akan berebut takhta, kan? Dia jadi games lah, kan, duk berebut takhta, kan, dengan apa yang mereka ciptakan. Wala ala ba'duhum ala ba'din, dan akan meninggilah antara sebahagiannya ke atas sebahagian lain. Maknanya akan, yang lemah akan ditindas, yang kuat akan terus memusnahkan yang lemah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Sebab itu kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, fa subhanallah ma ablaghaha min hujjatin wa aujazaha. Subhanallah, maha suci Allah, sangat jelaslah hujah ini dan sangat ringkaslah hujah ini, liman aqila wa tadabbara, tetapi bagi siapa yang menggunakan akalnya dan mentadabburi ayat Allah. Maknanya kalau dibaca saja dia tak faham pun tak boleh juga, kan? Baik, sebab itu kalau kita tengok balik kata Syekh Utsaimin, idh law athbatna lil alami khaliqain lakana kullu khaliqin yuridu an yanfarida bima khalaq wa yastaqil bihi ka'adatil muluk idh la yarda an yusharikuhu ahad. Macam yang kita sebutkan tadi, kalaulah ada, kita isbatkan bagi alam ini ada dua pencipta, maka sudah tentulah pencipta itu akan dia nak dia yang paling supreme, dia yang paling berkuasa, dan dia nak seperti kebiasaan raja-raja, dan dia tak mau, maknanya bawah jajahan dia itu dirampas oleh raja yang lain, kan. Standard lah tu, kan, maknanya raja ni berperang dengan raja tu, raja macam tu, kan. Wa idza istaqalla bihi fa innahu yuridu aidan amran akhar wa huwa an yakuna sultana lahu la yusharikuhu fihi ahad. Kalau dia dah dia dah bersendirian dalam pentadbiran dan kekuasaan dia masih lagi nakkan benda yang lain. Iaitulah apa? Dia tak mau pemerintahan atau kerajaan dia itu dikongsi oleh orang lain. Dia bila dia dah kuasai satu, dia nak luahkan lagi empire dia nak, betul tak? Itu sifat. Kita kata apa? Kalau manusia itu dia ada kuasa, kalau ada kuasa, kan. Wa hina idzin idza arada sultan
fa imma an ya'jiza kullu minhuma 'anil akhar aw yusaytiru ahaduhuma 'ala al-akhar fa inna as-saytara ahaduhuma 'ala al-akhar thabatat rububiyyah lahu wa in 'ajiza kullu minhuma 'anil akhar zalat rububiyyah minhuma jami'an li'anna al-'ajiz la yasluhu an yakuna rabban. Maknanya macam yang Ibnu Jarir At-Tabari sebut tadi. Nampak? Maksudnya Syekh Uthaymin bila dia ulas ayat ni dia tak lari daripada apa yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Kan? Ini kita maknanya kita kata kalau kita dah rujuk tafsir daripada Syekh Uthaymin pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi kita nak tengok apa yang Syekh Uthaymin sebut tak lari daripada ulama-ulama muktabar. Kan? Bukan apa dia ulama-ulama yang kemudian ni mereka buat tafsiran baru, tak. Mereka bawa tafsiran yang ulama muktabar. Tak lari daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Baik. Jadi kalau Ibnu Jarir At-Tabari hidup zaman sekarang pun dia kena Wahabi jugalah. Senang kan? Orang lain ni dia semua sekarang ni kena tuduh Wahabi. Kan? Lalah Wahabi yang kena. Kan? Sebab tu ada satu pepatah kan, kata, kalau kamu idza turid an ta'rifa ahlal haqq fanzur as-siham al-adu alaihim, atau fanzur siham al-adu yurshiduhum ila ahli al-haq. Anda tak ingat pepatah ni? Ada kata pepatah ni disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i tapi tak sahih. Dia bukan perkataan Imam Syafi'i. Maksud pepatah ni dia kata kalau kamu nak cari ahli kebenaran, tengoklah anak panah musuh itu pergi kat siapa. Kan? Yurshiduhum ila ahli al-haq. Nescaya yurshidukum ila ahli al-haq. Nescaya anak panah itu akan menunjukkan kepada kalian kepada orang yang benar. Tapi makna perkataan tu dia ihtimal lah. Maknanya dalam konteks sekarang orang duk tuduh sikit-sikit, tuduh Wahabi. Kan? Semua benda lah sekali balik pada Wahabi. Orang tak kata Asy'ariyah. Asy'ariyah pun kena tuduh Wahabi. Orang tak kata Mu'tazilah, betul tak? Dia ni Mu'tazili. Tak kata. Dia ni Asy'ariyah lah. Tak, dia ni Wahabi lah. Padahal dia Asy'ariyah. Maknanya apa? Wahabi tu betul lah. Itu maknanya kan. Itu je. Maknanya semua musuh sepakat tala kat dia. Maknanya orientalis pun tala kat Wahabi juga. Orang kafir pun kata Wahabi juga. Kan? Jadi siapa yang betul sekarang ni? Kan? Dah itu kita kata alang-alang dah orang tuduh Wahabi, mengaji terus kitab-kitab Wahabi. Alang-alang. Kan? Bukan kita kena faham kenapa orang hari ni dia masih lagi tak nampak kan. Maknanya apa? Kenapa semua kalau benda sikit salah dia terus Wahabi. Cuba fikir macam mana Nabi SAW ketika berdakwah, sama juga Nabi dituduh dengan sabik. Maknanya siapa yang tak ikut ajaran nenek moyang dia akan bagi label. Kan? Sabaqta ya Muhammad, engkau dah jadi sabik. Maknanya kau tak ikut ajaran nenek moyang. Sebab tu kita kata ditengok sabik tu balik pada apa? Sabiah hunafaq. Yang mana mereka saki-baki yang ikut ajaran Nabi Ibrahim. Itu yang betulnya. So Nabi Muhammad SAW dibawa balik ajaran Nabi Ibrahim. Dia tajdid semula ajaran Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan oleh orang-orang musyrikin. Iaitulah kepalanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Iaitu yang mula mendatangkan semula penyembahan berhala di Jaziratul Arab setelah orang Arab itu berada di atas millah Ibrahim, iaitulah anak keturunan Nabi Allah Ismail AS, dan akhir sekali berlaku penyelewengan juga yang mana dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Sebab tu kita kata orang yang dihidupkan balik jahiliyah, dosa dia besar. Maknanya dia kufur itu memang jelas lah, musyrik dan sebagainya tu jelas. Tapi azab yang akan terkena bagi orang yang hidup balik perkara-perkara jahiliah ni, azab dia dahsyat. Kalau kita tengok balik hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpi Amr bin Luhai Al-Khuzai, usus dia ditarik dan dibawa masuk ke dalam neraka. Usus dia ditarik, usus atau perut dia. Kenapa? Kerana dia menghidupkan semula jahiliyah, yakni merujuk kepada kesyirikan, penyembahan berhala
benda-benda apa dia kita kata yang bercanggah dengan apa dia tauhid dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. So itu berat. Itu orang hari ni kita tengok balik bila apa dia semua mufti-mufti kat Malaysia ni dah haramkan mandi safar. Upacara mandi safar tu dah boleh kita kata ijma' dah. Dia macam ni, tak, kalau ulama kat Malaysia ni tak keluar fatwa pun dia dah memang ijma'. Dia dah memang apa? Dah sepakat dah ulama. Kata perkara tersebut adalah bid'ah. Datang daripada jahiliah, kepercayaan jahiliah. Jadi bila orang ada satu makhluk Allah ni dia kata benda tu khilaf. Jadi apa nilai dia? Tak ada. Dan ditambahkan lagi kita kata memang semua apa dia majlis fatwa seluruh negeri pun dah keluar fatwa benda tu dah lama. Dah maknanya dibatalkan. Iaitu kita kata apa dia natijah daripada dakwah golongan pendakwah yang terdahulu. Semoga Allah merahmati mereka yang sudah meninggal dunia dan memberikan ketetapan bagi mereka yang masih hidup. Tiba-tiba nak hidupkan balik jahiliah tu. Kita kata dosa dia besar. Dia kita kata dia macam lebih kurang macam Amr bin Luhai Al-Khuzai. Macam tu. Maknanya dia punya peranan dia tu. Maknanya kalau orang yang buat lepas tu, maknanya dia akan dapat saham, semuanya akan dapat kat dia. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan sunnah yang buruk, maka ke atasnya dosa. Orang yang buat, orang yang ikut dia, dan apa dia dosa-dosa yang dia kena tanggung lah orang yang mengikuti sunnah sayyi'ah jahiliyah yang dia telah hidupkan semula dan dia telah tunjuk kat orang sesat kesesatan. Jadi kita kata akhir sekali tahap tu lah, dia sebenarnya benda tu dah lama. Maknanya hak yang duk cakap tu dah lama dah. Orang duk kata tu dah lama. Dia punya penyelewengan tu dah lama dah. Tapi semua main tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat. Last sekali kan? Dulu kita dah cakap. Dulu isu yang artifak sijil palsu kan. Oh semua kata ni gini tak apa. Apa salahnya niat baik ini bla 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 bla. Kan? Lepas tu banyak lagi isu. Hadisnya zannya. Dia sikit. Hari-hari ada masalah. Kan? Last sekali kemuncaknya ini. Lepas tu kita nak tunggu apa? Nak tunggu apa lagi yang dia nak cakap? Allah musta'an. Sebab itu kita kata yalah orang-orang yang ada jawatan, orang-orang yang ada dalam, yalah kita kena fahamlah maknanya tanggungjawab kita ni bukan setakat kita kata kita pergi kerja, balik kerja. Orang yang khususnya orang yang bekerja di pejabat agama, apa peranan? Maksud kena ambil tanggungjawab lah. Dan kita sebagai masyarakat kena sampaikan. Kena bagi tahu lah. Kan? Kita bukan nak sangka buruk dengan orang yang kerja kat pejabat agama. Kan? Kita bukan nak sangka buruk kat dia, tapi paling kurang kita kata cakna lah sikit. Ambil perhatian. Kan? Satu anda tengok apa, yalah khususnya di media sosial. Sebab tu kita kena tegur jugalah. Maknanya jabatan-jabatan agama ini, kita bukan nak suruh lantik kita pun. Kita pun tak lapar kan. Tapi mereka yang ada, maksudnya kita cuba buka Facebook ataupun Twitter ke ataupun media-media sosial jabatan agama. Aktif ke tak? Ya, dia menerima jawatan tak menjalankan amanah sebaiknya. Kan? Itu memang benda yang kita kata asas, basic. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Apatah lagi kalau dia melibatkan orang yang ada apa kita kata apa? Authority. Sebab tu kalau anda cakap bukan kita nak merendahkan apa, maknanya kita nak bagi tahu benda yang reality. Bila kita buka apa Facebook Jakim apa semua, kita pun tak tahu apa benda yang dikongsikan. Benda-benda yang terlampau umum. Kan? Kemudian kadang-kadang tu hanya copy paste daripada mana tak tahu. Orang kita kena faham, orang hari ini, masyarakat hari ini bukannya
tak cerdik, semua cerdik dah. Kan? Jadi kenapa pejabat orang-orang pejabat agama dan sebagainya ni ketinggalan dari sudut, kalau kita tengok dari sudut penggunaan penguasaan media sosial, dan akhir sekali orang-orang yang macam kaki kelentong, skamer agama yang paling bahaya, itu yang dia duk kontrol. Kan? Kemudian dibiarkan macam tu saja. Kan? Sebab tu patutnya kena lebih agresif lah. Kan? Maknanya kena betul-betul kena fikirkan macam mana. Kalau nak suruh kita handle media sosial free of charge, kita boleh. Tanpa tak, bukan benda yang susah. Semua orang dah ada phone hari ni. Tulis je, tulis. Dia kena ada ilmu lah, tulis. Maknanya sebarkan ayat Quran, sebarkan hadis. Bukan kita nak suruh hari-hari nak tunjuk gambar pergi mana apa semua, bukan. Sebarkan ilmu. Kan? Sebab tu kita tengok masyayikh di Timur Tengah. Dia orang aktif. Twitter. Dia orang tulis. Dia orang sebarkan perkataan-perkataan yang baik. Al-Quran, hadis, perkataan ulama. Dia orang aktif. Kan? Walaupun dia orang pun ada banyak kita kata ancaman dan sebagainya, tapi kita contohi macam mana ulama-ulama, masyayikh, dia pun ada Twitter dan dia orang sebarkan. Tulis. Kan? Kita hari ni, maksudnya kita kat sini agak ke belakang. Kita bukan cakap pada mana-mana, tapi nak bagi tahu tentang orang yang ada autoriti lah. Dia kena fikirlah macam mana. Kan? Kita tengok forum Perdana Ewa Islam pun tajuk umum je. Kan? Dan bila nak tajuk sentuh tentang tauhid, tak pernah pun. Syirik pun tak pernah sentuh. Cerita rumah tangga bahagia, semua benda-benda dah tahu dah. Kan? Tak, ini kita jujur ni, kita kata kita bukan nak saja orang kata kita ni attack jabatan agama, kita ni geng yang liberal semua, tak. Kan? Dah pula. Tak, bukan, kita cakap ni pasal kita sayang lah. Kenalah ada maknanya kita tak nafikan dah ada, tapi tak cukup. Sebab apa? Kita tengok hakikatnya betul, bebas. Dan anak-anak muda semua ambil saja, ikut saja, dan mereka tak ada tapisan dah sekarang. Tahankan lagi pula. Allahul musta'an. Kalau orang yang ajak Quran dan sunnah, cepat cepat ambil tindakan. Tu kita pelik tu. Ambil tindakan cepat, laju. Tapi ni yang jelas-jelas sesat ni, jelas-jelas ajak pada syirik. Slow. Kena muhasabah lah, kan? Kena muhasabah. Jadi Allah Ta'ala bagi kita jawatan untuk kita laksanakan jawatan tersebut. Dan kita akan ditanya di hadapan Allah, bukan kita tunggu nak pilihan raya. Baru nak update apa yang kita buat apa semua. Hanya nak nampakkan orang dia rakyat tahu dan sebagainya. Bukan. Kita bila masuk dalam agama ni, memperjuangkan agama ni, maknanya kita antara kita dengan Allah Ta'ala di hadapan nanti, di akhirat nanti. Kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita kena bayangkan kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala nanti, dan kita kena jawab apa yang diamanahkan ke atas kita. Sebab tu ini kena ingatkan, kena ingatkan selalu. Kita bukan nak tujuan kita nak merendahkan apa. Kita, kalau orang serang majlis agama, serang jabatan agama, kita tolong backup. Kan? Sebab kita tahu bahawasanya menyerang institusi dan autoriti agama itu adalah satu, kita kata, bentuk serangan ke atas Islam juga. Sebab kita sayang. Kan? Macam orang liberal buat, kan? Tapi disebabkan kelemahan jabatan agama itu sendiri, mereka mendedahkan kelemahan mereka. Yang tu kita suruh nak nasihat ni, maknanya suruh kena muhasabah. Kan? Hari ni banyak dah kita kata tak boleh bagi alasan dah. Tak ada ni, tak ada handphone. Handphone dah canggih macam-macam lah sekarang. Fasiliti semua dah ada. Kan? Jadi kenapa masih lagi kita kata tak serius? Kan, orang sekarang ni bila timbul isu khurafat macam ni, siapa yang nak jelaskan? Sepatutnya orang yang takkan nak harap dia jabatan dia mufti wilayah saja. Dia kena hentam seorang-seorang. Satu tu je.
yang aktif kat Facebook kan, tak nafikan yang apa under Jabatan Mufti Wilayah. Baru ni isu apa? Isu Astro lah apa benda kan. Tu melambangkan, kita kata apa? Melambangkan kroniknya masyarakat. Lepas tu kita, maknanya kita ni tanggungjawab kita dah, kalau kita cakap pun dia orang tak dengar, nak buat macam mana? Kita buat sendiri. Kita gunakan medium yang ada dan kita sampaikan kebenaran, itu je lah cara dia. Sebab memang kita kata nak harapkan, kalau orang tak mau muhasabah diri dan sebagainya, kita nak harap apa? Sebab tu kita kata kita kena ingatkanlah pada pihak-pihak yang ada kuasa dan juga jawatan ni, supaya mereka lebih agresif lah dalam nak mendepani penyelewengan khususnya dalam masalah akidah. Kita tak mau orang bila tokoh-tokoh pujaan dia diserang, dia bermati-matian mempertahankan. Tetapi bila akidah Islam diperkotak-katikkan, hak Allah Ta'ala dipermainkan, kita buat macam tak ada apa, macam tak ada rasa apa. Wallahu musta'an. Dah tak ada ghirah, tak ada dah kecemburuan terhadap Allah. Apabila perkara-perkara yang melanggar hak-hak Allah itu dilanggar. Allahu musta'an wa alaihi tuklan. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi sampai situ saja, insya-Allah kita berhenti dekat maknanya dekat sebelum masuk tauhid uluhiyah. Maknanya pada kelas yang akan datang insya-Allah kita akan masuk tauhid uluhiyah, dan kita akan masuk juga berkenaan dengan pembahagian dalam kitab, dalam bab ataupun kitab yang pertama ni, Kitabut Tauhid. Kita akan tengok dalil-dalil yang dikemukakan oleh muallif, berapa dalil dan sebagainya kita akan bahaskan insya-Allah pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.